Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Sebenarnya walaupun diperkenalkan perkhidmatan 5G, tidak bermakna berlaku peralihan penggunaan teknologi kerana kepenggunaan 4G terus berjalan seiring sementara kerajaan memulakan roll out perkhidmatan 5G. 5G adalah satu pendekatan atau teknologi kehadapan atau way forward untuk aktiviti-aktiviti yang lebih canggih, lebih moden dan lebih berteknologi tinggi seperti kepenggunaan untuk artificial intelligence, autonomous vehicles, drone technology, telemedicine, Internet of Things dan sebagainya. Dan tidak ada tempoh masa untuk peralihan itu. Walaupun tempoh roll out telah dipercepatkan selama 2 tahun. Pada awalnya kerajaan merancang untuk roll out 5G bermula pada tahun 2023. Tetapi sejak kita melancarkan My Digital pada awal tahun ini, kerajaan membuat keputusan untuk mempercepatkan proses roll out bermula pada tahun ini 2021 dan akan dijalankan dalam tempoh 3 tahun sehingga 2024 untuk mencapai 80% coverage bagi kawasan-kawasan berpenduduk. Untuk makluman yang berhormat, sebelum perkara ini dilakukan, perjalanan teknologi 5G di Malaysia bermula apabila Malaysia telah berjaya melaksanakan 71 kes ataupun projek demonstration pada kira-kira akhir tahun 2019 sehingga penghujung tahun 2020 di 50 tapak live site merentasi 7 buah negeri iaitu di Kedah, Pahang, Perak, Pulau Pinang, Selangor, Terengganu dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Projek demonstrasi ini telah memberi tumpuan kepada 9 sektor industri iaitu sektor bandar pintar ataupun smart city, sektor hiburan dan media, sektor oil and gas, sektor pelancongan, sektor pembuatan dan pemprosesan, sektor pendidikan, pengangkutan pintar, penjagaan kesihatan digital dan pertanian melalui sokongan dan komitmen daripada penggiat-penggiat industri telekomunikasi dan multimedia. Projek demonstrasi ini bagi membolehkan rangkaian dan perkhidmatan 5G yang menyeluruh peringkat tinggi dapat dirancangkan. Bagi merealisasikan aspirasi negara, rangka tindakan ekonomi digital atau My Digital yang diumumkan pada 19 Februari tahun ini juga telah menggariskan rancangan untuk mempercepatkan pelaksanaan dan pencapaian Malaysia sebagai negara ekonomi maju dari sudut teknologi. Oleh yang demikian, pelaksanaan program 5G ini adalah antara perkara yang sedang diberikan keutamaan sementara perkhidmatan 4G diteruskan. Terima kasih. Soalan tambahan pertama. Terima kasih, Menteri. Soalan saya memang saya bersetuju bahawa kita kena alih kepada satu industri yang lebih cepat, pentas dan juga untuk negara kita maju. Yang itu untuk adakan teknologi 5G. Tapi pada masa yang sama, Datuk Menteri, apakah langkah-langkah yang kita kerajaan akan ambil untuk pastikan bahawa 4G juga di beberapa kawasan-kawasan tertentu sekarang pun kita ada masalah dengan internet di dalam beberapa kawasan. So adakah kerajaan akan bagi tumpuan juga kepada kawasan-kawasan dalaman dan kawasan-kawasan luar bandar yang kita masih ada masalah dengan internet untuk kita pastikan bahawa kawasan-kawasan ini pun akan maju bersama dengan kawasan-kawasan berbandaran di mana apa-apa yang telah disebut oleh Menteri itu saya terima bahawa itu ialah untuk kemajuan negara dan tempat dan sebagainya. Tetapi adakah jaminan dibagi oleh kerajaan bahawa kawasan-kawasan dalaman juga akan diberi tumpuan dan pastikan bahawa sebelum 5G masuk kepada kawasan-kawasan ini 4G ataupun 3G akan dikuatkuasakan dan dikuatkan untuk mereka-mereka yang duduk di dalam kawasan-kawasan ini. Terima kasih, Menteri. Terima kasih, Yang Berhormat. Seperti mana yang telah Kementerian jelaskan beberapa kali,
bahawasanya perancangan untuk memperkasakan, memperluaskan konektiviti dan meningkatkan kualiti 4G memang menjadi program utama kerajaan, terutama melalui program jaringan digital negara ataupun jendela. Dan dalam hubungan ini, seperti mana yang kita tahu, sasaran menjelang akhir tahun depan bagi perkhidmatan 4G, kerajaan mensasarkan pencapaian sehingga ke tahap kira-kira 97% coverage dengan speed 35 megabit per second secara hitung panjang. Jadi rancangan ini melibatkan satu program roll out daripada dana USP, daripada pihak MNOs dan juga daripada pendanaan langsung kerajaan. Jadi saya ingin mengulangi sekali lagi bahawasanya penekanan kerajaan terhadap meningkatkan kualiti dan juga konektiviti 4G sememangnya terus akan menjadi tumpuan utama kerajaan, termasuk kawasan bukan saja di luar bandar tetapi hatta kawasan-kawasan terpencil, di mana antara lain ialah program fiberization, menukar talian-talian yang menggunakan copper kepada fiber optik, menukar ataupun menambah bilangan menara dan menaik tarafkan menara-menara sedia ada. Sementara bagi kawasan-kawasan di kawasan yang dianggap remote ialah penggunaan jalur lebar satelit sedang dipasang di seluruh negara. Hampir 900 projek yang menggunakan teknologi satelit digunakan untuk kampung-kampung orang asli dan di kawasan-kawasan pendalaman walaupun kosnya agak tinggi, tetapi kerajaan komited untuk memastikan perkhidmatan 4G sampai ke segenap pelosok kawasan berpenduduk di luar bandar dan di pendalaman, terutama di Sabah dan Sarawak. Terima kasih, Mohd Menteri. Padang Serai. Padang Serai. Lemah Pantai. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Mohd Menteri. Berkenaan dengan transformasi ataupun peralihan kepada perkembangan kepada 5G, adakah Yang Mohd Menteri boleh jelaskan bila kita menggunakan melalui DNB ya, dan sistem Single Wholesale Network, berapakah pendapatan kerajaan yang kita terlepas berbanding dengan bila kita auction off the spectrum terus kepada syarikat-syarikat telekomunikasi. Dan dalam format ini kita menggunakan apa yang disebut sebagai single core network dan ada sistem MOCN, multi operator core network. Adakah Yang Berhormat berpandangan bahawa ia akan mendatangkan kekangan kepada syarikat-syarikat telekomunikasi menyediakan perkhidmatan yang lebih berinovasi, terutama kepada syarikat-syarikat SME. Ya, maksudnya ada kekangan dari segi kualiti ataupun inovasi yang boleh disediakan oleh syarikat-syarikat telekomunikasi. Apa pendapat Yang Berhormat Menteri? Terima kasih Yang Mohd Lemah Pantai. Silakan Yang Mohd Menteri. Tan Sri Yang Di-Pertua, pihak DNB telah diberikan mandate supaya dalam pelaksanaan program ini ianya bukan saja lebih viable dari segi teknologi dan juga pada kos yang lebih rendah. Antara inovasi yang diperkenalkan oleh DNB termasuklah pengenalan kaedah multi-operator core network ataupun MOCN yang lazimnya di negara-negara lain biasanya hanya 2 operator berkongsi pada sesuatu apparatus. Saya telah menyaksikan sendiri demonstrasi MOCN yang dijalankan pada beberapa hari yang lalu. Malah negara Malaysia mencatat sebagai negara yang pertama di dunia di mana sistem MOCN dapat dikongsikan sehingga 5 atau 6 MNOs berkongsi satu apparatus. Kebanyakan negara lain setakat ini MOCN hanya digunakan oleh 2, maksimum 3 operators. Tetapi apa yang telah didemonstrasikan kepada saya membuktikan ianya boleh dibuat sampai 5 atau 6 operator pada satu-satu apparatus. Dan ini adalah yang pertama telah diperkenalkan oleh DNB. Itu sebagai satu contoh bagaimana kos akan dapat direndahkan apabila multi-operator core network integration dapat dilaksanakan apabila 5G rollout dilaksanakan mulai pada bulan Disember. Jadi sebenarnya semua kaedah-kaedah ini adalah antara inovasi yang perlu diperkenalkan oleh DNB. Baik, dalam soal
sejauh manakah kos melepas, ya. Banyak yang membuat andaian harga kepada spektrum yang kita guna pakai, 3 bentuk spektrum yang akan diguna pakai untuk 5G pada harga yang berbeza-beza. Saya bertanya pada DNB, harga itu dianggarkan sekitar 6 bilion. Tapi ada juga yang memberi anggaran kepada saya, harga berdasarkan kepada harga lelongan yang dibuat di setengah negara boleh mencapai sehingga 15 bilion. Isunya, kalau sekiranya kita menggunakan pendekatan lelongan atau borong kepada spektrum, harga yang dibayar itu akan dipas kepada pengguna. Lebih tinggi harga yang diambil, lebih mahal pula yang di-charge kepada pengguna. Sedangkan matlamat kerajaan nak memastikan seboleh-bolehnya, walaupun 5G diperkenalkan, harganya boleh dikatakan lebih murah daripada harga 4G. Itu sasarannya. Malah harga diberikan gambaran kepada saya sekitar RM3 ke RM4 per megabit. Sebab itu soal kos melepas kepada kerajaan tak berbangkit. Ini adalah kerana pembiayaan bagi pelaksanaan program 5G ini tidak menggunakan dana kerajaan tetapi dia diatur secara oleh swasta. Dan ia juga tidak menggunakan konsep borong untuk menghalang daripada harga yang terlalu tinggi dibayar oleh pengguna, tetapi dia digunakan dengan cara satu rundingan reference access pricing ni yang sedang dirundingkan dan akan dimediate oleh MCMC. Jadi bukan DNB yang boleh meletakkan harga yang tinggi di-charge kepada MNOs atau MNOs boleh ambil dengan harga yang mereka tetapkan sendiri. Untuk makluman yang berhormat, ROA negotiation ini sedang berjalan dan hanya setelah ROA pricing ini ditetapkan, barulah roll out 5G dapat dimeterai dengan kelulusan MCMC. Sehingga kini MCMC belum memberikan kelulusan kepada penetapan harga. Terima kasih Yang Berhormat Menteri.